Pakai Firebase okey ke? Firebase pun boleh, tak ada masalah. Kalau database nak pakai Firebase pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Cuma Firebase itulah. Cuma Firebase ni nanti nak tengok kat mana. Kan. Kalau kita hantar dekat web server, mungkin kita boleh nanti kemudian hari, masa akan datang, mungkin tuan-tuan boleh belajar buat web pula, develop web yang boleh baca data dekat database web server tu. Tapi kalau Firebase, data dia tu nak baca dekat web tu macam leceh sikit tu nak integrate tu. Kan? Tapi terpulang. Cuma saya akan ajar Firebase ni nama database Encik Rahman. Sekejap saya tunjuk. Dia ada dua kategori. Tak, macam mana nak cari Saya tulis lah kat depan ni. Saya tulis Okay, database. Yang ni sepatutnya ada slide ni, cuma sebab takut tak sempat, so saya tunjuk basic dulu. Okay, untuk database, apa beza dengan MySQL? Okay, saya tunjuk Okay, database ni dulu dia ada banyak jenis lah. Ada yang pakai file, ada pakai row, ada pakai column. Yang sekarang macam SQL database. Contoh RDBMS kan, contoh macam MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite. Ini semua nama dia SQL database. Okay, nama dia SQL database. Okay, SQL database. Mungkin ada yang tak tahu database tu apa. Database ni adalah satu tempat untuk simpan data. Okay. So kalau dalam database, dalam SQL database, dia structured, dia tersusun, dia ada struktur dia. Contoh, dalam SQL database, dia akan ada pertama sekali dia ada tables. So mungkin dia ada banyak table lah. Table ni kira nama list. Contoh kalau macam satu sekolah, dia ada list pelajar, list cikgu kan. Okay, so list pelajar tu kita panggil table pelajar. Kalau list of cikgu, kita panggil table cikgu. Kalau kata list of payment, kita panggil table payment. So table tu adalah kira nama list lah. Table tu adalah group of list. Okay, so ni table 1, table 2. Kemudian dalam table dia ada columns. Dan kolom pun ada banyak lah. Kolom. Okay, ini nama dia SQL database. Untuk lebih praktikal, saya tunjuk terus database tu macam mana. Let's say saya buka server sekejap. Localhost phpMyAdmin. Yang ni part ni saya kena tambah dalam ni dalam kelas hari ni patutnya. Tak apa, saya ada record, tak apa. Okay, contoh ni adalah projek saya. Dia ada banyak table. Ni table ni list of table, ada banyak table, banyak of listing. So dalam setiap listing dia ada kolom dia. Kolom ni contoh dia punya nama name, description, user. Ini nama dia kolom. Kalau kita tengok dalam Excel pun dia ada format yang sama. Okay, contoh macam kalau saya nak buat list kan, okay, sini ada nombor, sini ada nama, nombor IC, ada phone, ada email. So benda yang sama juga. Yang ini panggil kolom kan, kolom. Kemudian data ni kita panggil row. Okay, so dalam database SQL yang orang biasa pakai macam ni lah bentuk dia. Dia ada, saya tengok apa yang banyak banyak data dekat users. Contoh macam ni. So ada dua data. Ini panggil dua row. Ada dua row. Sebab ni row pertama data dia, dan ni row yang kedua. So kolom tu yang mana? Kolom ni yang ni lah, yang ID dia, name dia, password dia, email lah. Tu kolom. So disebabkan dia structured query language, so dia adalah satu database yang ada struktur. Okay, so bentuk dia macam ni. Mesti macam ni. Mana-mana pergi, SQLite ke, Oracle ke, apa-apalah yang ada struktur, bentuk dia macam ni lah. Ada table, ada kolom, ada row. Okay, tapi table database yang baru, kan, database yang baru, nama dia adalah NoSQL database, NoSQL. Dia tak ada table, tak ada kolom. Bentuk dia macam mana?
Agak-agak untuk dia macam mana. Dia tak ada table, tak ada column. Dia tak macam Excel. Dia boleh, kalau sini contoh nama dekat sini kan. Contoh nama Harry. Tiba-tiba dalam Harry ni ada kolom lagi dalam Harry tu yang menyatakan sub of Harry pula. Maksudnya dia dalam table boleh ada table. Dalam table ada table. Dalam kolom pun boleh ada table. Dalam macam mana kata, dalam kolom boleh ada table. Dalam table boleh ada kolom balik. Dia macam tu. Dia tak ada betul-betul struktur. Dia boleh bersepah macam tu. Dia pakai JSON. Macam ni lah bentuk dia. So nanti contoh dalam NoSQL, data dia macam ni lah. So contoh kalau kata dalam Harry kan, orang patutnya kalau nama, age, email, orang yang lain pun sama lah, name, age, email. Tapi dekat dalam NoSQL, kadang-kadang data pertama ni tiba-tiba boleh ada something, yang mana dalam ni pula adalah satu list lagi yang baru. Dan dalam list tu adalah objek yang lain. Sedangkan, alamak. Dia boleh ada objek yang lain. Sedangkan yang lain tak ada. Dia boleh jadi macam ni. Okay. Firebase tu pula adalah nama database tu. Contoh kalau kata SQL database, kita ada MySQL, kita ada SQLite, kita ada PostgreSQL. Tapi kalau NoSQL pula, kita ada Firebase, kita ada CouchDB, kita ada apa lagi? Sekejap saya tengok. Kita ada CouchDB. Firebase ni Google punya lah. Firebase. Lepas tu kita ada CouchDB. Kita ada, ini untuk kategori NoSQL yang tak ada pakai SQL. Kita ada apa nama dia? Saya pun lupa dah. SQL NoSQL database. Apa lagi tak ada list CouchDB, MongoDB. Yes, Cik Rahman. Mantap lah Cik Rahman. MongoDB. MongoDB ni antara yang popular kat lah. MongoDB. So yang saya biasa pakai CouchDB lah. MongoDB saya tak pernah pakai. Walaupun saya tahu dia lagi power daripada CouchDB ni. Kan? Tapi saya biasa pakai CouchDB dengan Firebase. Firebase ni provider dia adalah Google. So orang lebih suka pakai Google. Sebab Google ni dia orang ada cloud. So bila simpan dekat handphone, dia boleh simpan dekat cloud juga. CouchDB kenapa? CouchDB tak ada masalah pun. Memang mana? Sebab masa saya buat programming PHP dulu, saya jumpa CouchDB dulu. Saya tak jumpa MongoDB dulu. So saya pakai CouchDB. Tapi MongoDB ni yang bagusnya dia support, tak salah saya dia support dua. Dia boleh ada SQL dan dia boleh tak ada SQL. Tu special MongoDB lah. Lagi satu apa yang Java punya saya pun lupa lah. Ada satu lagi yang Java punya pun sama. Dia boleh support SQL, dia boleh support NoSQL. So special lah kat situ. Tapi dari segi kelajuan macam lebih kurang sama. Kalau untuk HA, High Availability, bagus pakai Google. Sebab Google dia ada Firebase lah. Google dia ada, dia panggil sebagai Firestore tu. Ini kalau saya nak ajar untuk cloud platform. Cloud platform ni saya kena buat course lain lah. Tak apa, nanti saya tambah supplementary untuk ajar cara pakai cloud platform ni. Sebab cloud platform ni ada banyak dia punya. Kalau tengok kat sini, ni Google punya Google punya platform ni. Dia ada banyak setting. Tekan belah kiri ni, more product. Mana dia? Kenapa hang ni? Ada hutang ke? Nampak dia ada banyak application di sebelah kiri, nampak. So kalau macam orang yang baru nak start guna AWS, tak ada AWS ni dia provider server, dia cloud provider. Saya tak tahu pula, saya rasa tak ada AWS ni, dia cloud provider je. Macam Google, dia sediakan cloud. Dalam masa yang sama, dia sediakan juga servis dalam cloud dia. Contoh salah satunya adalah Firebase ni. Azure tak ada. Azure kalau Microsoft NoSQL apa saya tak pasti. Saya rasa Azure pun pakai Firebase. NoSQL Azure. Dia ada Cosmos DB. Saya rasa ni baru kot. Saya tak pernah baca pasal Cosmos ni.
AWS ada DynamicDB. Oh, ada juga. Okay, DynamoDB. Okay. Saya sebab saya tak berapa tahu sangat. Sebab saya tak pakai AWS. Yang saya biasa pakai Google lah. Google dengan Azure saya pakai, tapi saya tak pakai untuk NoSQL database saya tak pakai. Okay, so kalau dekat Google platform ni dia ada banyak produk lah, kan? Apa benda ni? Ya Allah, Google ni pun. Okay, ni yang bawah ni kan. Dia ada banyak. Dia ada VM engine, ada Kubernetes, ada Compute engine. Ni ada banyak lah ni. Kalau nak belajar memang kena buat course lain lah khas untuk ni. So dekat sini semua free Encik Rahman. Dia bukan free lah, dia bagi kredit. Setiap tahun tak salah saya $200. So kita pakai sejauh mana dia free lah. Kalau kata dia dah lebih pada limit, kena bayar lah, ikut sen. Dia ikut per usage. Satu usage kadang ada yang 0.5 sen, ada yang 0.3 sen. Pulang, depend pada harga dia orang. Nak register dia, pergi dekat search je Google Cloud Platform. Nanti dia ada Cloud Console ni kan. Tekan Google Cloud Computing Service ni. Get start for free ni. Tak salah saya dia ada bagi saya punya saya dah login. Tadi dia ada register tu kan. Dia ada register tu, nanti dia ada bagi kredit free $200 ke $300 setahun. Macam tu lah lebih kurang. Boleh Okay. Jauh pergi dia. Tadi saya pasal projek masing-masing, pergi masuk ke sini. Aduh. Kena buat Gmail lah, panjang cerita dia sampai database tak masuk. Okay. Boleh belajar sampai pandai ke? Boleh. Saya bermodalkan $200 tu. Kau tengok kat sini kan banyak kan. Bermodalkan $200 tu saya rasa habis kot saya belajar benda ni semua. Dia ada yang dulu tak banyak macam ni, sekarang lagi banyak lah. Dia ada speech to text saya pernah pakai, retail saya pernah pakai, natural language saya pernah pakai, AI platform pernah pakai, Vertex ni baru saya tak pernah. Bermodalkan $200 tu healthcare saya pernah pakai, life science baru, data prep baru saya tak pernah pakai, financial service saya pernah pakai, data fusion saya pernah pakai, IoT core pernah pakai, BigQuery memang banyak kali pakai, data flow saya baru, data flow ni kot. Ada composer dia banyak ni. $200 tu kata boleh boleh muntah lah tengok benda ni, sebab dia servis banyak. Tapi yelah, kita tak boleh pakai untuk production lah. Kalau production, kalau kata customer tu ramai, kita kena charge lah. Tapi kalau kita nak belajar, masuk, pasang, run, tak ada apalah kan. Tapi mostly yang sekali ikut pengalaman saya, $200 tu saya pakai memang sampai muntah lah benda ni. Sampai saya orang kata tengok pun tahulah, senang kata macam tu lah. Tak adalah pro, tapi belajar boleh. $200 tu. Okay, balik pada projek kita. Boleh balik pada projek kita. Okay, tadi kita dah create satu projek baru. Okay, so apa yang saya minta tuan-tuan semua, kalau rasa nak